Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, video kali ni Nina nak kongsikan 3 kes tentang suami curang yang akhirnya dibunuh oleh isteri sendiri. Sepatutnya dah hidup sebagai suami isteri mestilah kena setia, kena jujur. In case dah tawa hati sekalipun kenalah ada perbincangan. Dan curang tu bukanlah solutionnya. Dah tentulah bunuh orang juga bukanlah option yang terbaik. Benda boleh bincang, buat apa nak gaduh kan? Okay, Nina tak nak panjang-panjang lagi sebab Nina tak sabar lagi untuk listkan dekat korang 3 cerita yang pernah terjadi melibatkan pasangan yang curang dan akhirnya diorang ni mati sebab dibunuh. So without wasting any time, let's get started. Kisah yang pertama ni terjadi kepada sepasang suami isteri yang bernama Dan Broderick dan juga Betty. Pada 5 November tahun 1989, seorang gadis ataupun seorang wanita ataupun seorang perempuan simpanan yang bernama Linda yang berusia 28 tahun telah ditembak mati dekat dalam bilik tidur dia. Bukan Linda je kena tembak, Dan pun kena tembak juga. Dia kena tembak dekat dada, manakala Linda tadi dekat kepala dan juga dada. So siapa yang tembak? Of course lah Betty, iaitu ex-wife kepada Dan. And then lepas kejadian tu dia terus serahkan diri dia kepada pihak polis. Masa awal-awal perkahwinan diorang dulu kan, diorang lah couple yang paling bahagia. Masa tu Dan ni dia masih lagi pelajar dalam bidang kedoktoran, manakala Betty tu pula adalah seorang model. Hasil perkahwinan diorang dapat 2 orang anak perempuan dan juga 2 orang anak lelaki. So masa awal-awal diorang kahwin dulu ni kan, Betty lah yang banyak paling tanggung perbelanjaan family dia sebab pada masa tu Dan ni masih lagi seorang pelajar. Macam-macam kerja yang Betty ni buat untuk tanggung family dia. Termasuklah dia jual produk Avon dan juga menjual Tupperware. Lepas Dan habis tadi, dia sambung pula dekat University Harvard dalam bidang undang-undang keluarga. So Betty ni pun terpaksalah berkorban sekali lagi untuk menyara diorang ni sekeluarga. Akhirnya Dan telah berjaya menjadi seorang peguam dan dia pun ada firma sendiri. Bukan tu je, demi nak membalas jasa Betty yang dah berkorban untuk dia, dia pun telah membeli sebuah rumah mewah untuk diorang sekeluarga. So masa ni Betty telah menjadi suri rumah sepenuh masa dan besarkan anak-anak diorang. Pada tahun 1982, Dan telah hire seorang pekerja yang bernama Linda, iaitu perempuan simpanan dia tadi tu, sebagai pembantu peribadi syarikat dia. So sejak daripada hari tu, hubungan Dan dengan Betty dah menjadi makin renggang tau. Dan mula kutuk fizikal Betty. Dia kata yang Betty ni perempuan hodoh dan gemuk. Sampailah satu hari tu Betty ni decide lah untuk ubah penampilan diri dia. Dia pakai cantik-cantik, dia pakai seksi-seksi untuk tawan hati suami dia balik. Tapi bila dia sampai je dekat office, pada masa tu dia nampak Dan telah curang dengan Linda. So disebabkan frust punya pasal, dia balik ke rumah and then dia bakar semua pakaian mahal milik Dan. Jadi Dan ni macam geram lah kan dengan tindakan Betty tadi. So dia pun belilah rumah mewah yang baru. So rumah mewah yang baru ni dia duduk dengan Linda. Masa tu Betty memang dah frust gila, dah kecewa sangat sebab pengorbanan dia daripada dulu sampai sekarang suami dia tak hargai pun. Dah lah dia sanggup susah payah demi Dan tu, akhirnya dia dibuang macam tu je. Dia pernah merayu dekat suami dia untuk perbaiki balik hubungan diorang, tapi Dan kata tak nak, okey kita kena bercerai. Akhirnya Dan telah filekan penceraian dekat atas Betty. Rumah yang Betty tinggal dengan anak-anak dia tu, dia telah jual tau. Bukan tu je, dia buat aduan dekat pihak berkuasa tentang Betty, sampailah Betty ni kena tahan dekat hospital gila selama 3 hari. Pada tahun 1986, Dan dengan Betty telah sah bercerai dan hak penjagaan anak-anak diorang ni semua dapat dekat Dan. Betty memang tak puas hatilah dengan keputusan hakim. Yelah, dia rasa macam tak adil sebab dia yang beranak budak-budak tu, dia yang jaga. At the end, Dan yang rampas semua tu daripada dia. Boleh dikatakan setiap hari dia akan call rumah Dan ni dan maki Dan tau. Tapi Dan ni jenis hati kering macam tak kisah. So dia siap ugut lagi Betty ni. Dia kata, engkau dok call aku, kacau-kacau aku ni, aku akan kurangkan duit nafkah yang aku bayar dekat engkau. Tak lama lepas tu, Betty pun dapatlah hak penjagaan ke atas seorang anak perempuan dia. So 3 orang lagi anak dia masih di bawah jagaan Dan. Betty sebenarnya dia masih lagi tak puas hati. Sebabnya duit nafkah yang diberikan Dan kepada dia tu sikit sangat lah kalau nak dibandingkan dengan pendapatan ataupun gaji Dan setiap bulan yang tinggi. Kemudian pada bulan April tahun 1989, akhirnya Linda dengan Dan pun berkahwin juga. Bila Betty tahu yang ex-husband dia dah kahwin dengan Linda, dia jadi makin stres. Dia tertekan gila sehingga menyebabkan berat badan dia telah bertambah. So dia macam disebabkan stres, dia makan banyak and then dia gemuk. 7 bulan kemudian, dia masuk ke rumah Dan dengan Linda dengan menggunakan kunci pendur yang dicuri daripada anak dia. Dan pada masa inilah dikatakan Dan dengan Linda telah ditembak oleh Betty. Betty cerita pada awal tu dia tak berniat pun nak tembak diorang berdua tu. Asalnya dia nak tembak ataupun dia nak bunuh diri dia depan ex-husband dia supaya ex-husband dia tahu yang dia menderita. Tapi dia dengar pula suara Linda tu suruh Dan call pihak polis. Dan pada masa inilah dia telah memilih untuk menamatkan riwayat laki bini tadi. Dan akhirnya Betty telah pun dijatuhkan
dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas kesalahan yang dia buat. Scary juga kan. Bini dah bertungku lumus, berkorban A to Z, and then bila laki dah senang hidup kaya raya, masa itulah dia lupakan bini dia, kutuk bini dia sebab dia dah jumpa perempuan yang lagi cantik, lagi baik. Padahal perempuan tu kenal dia masa dia dah senang kot. Bini dia yang ada dengan dia tu lagi susah lagi. Memang tak. Okay lah, next story. Kisah yang kedua ni pula terjadi pada tahun 2011 di Australia. So ada seorang perempuan yang bernama Jia Chen telah letak pil tidur dalam sup, and then sup tu dihidangkan dekat husband dia yang bernama Jin Xiang. Masa Jin dah tak sedar diri lepas dia makan sup tu kan, tangan dan kaki dia telah diikat oleh Jian. Bila Jin ni tersedar daripada dia punya tidur je, Jian terus tikam leher dan peha laki dia ni berulang kali guys. Dia rasa ngilu Ada part yang lagi creepy guys. Lepas dia dah tikam macam tu, dia kerek kemaluan laki dia tu, and then dia campakkan dekat dalam mangkuk tandas. So bila Jin dah mati, dia pun call ambulance dan dia serahkan diri dia kepada pihak polis. Motif pembunuhan dia adalah sebabkan Jian ni rasa macam geram gila dengan ex-husband dia, sebab ex-husband dia ni terlalu selfish. So laki dia ni kahwin dengan dia pun disebabkan atas kepentingan diri dia sendiri tau. Bukan tu je, Jin juga dikatakan ada affair dengan perempuan-perempuan yang berasal dari China. So disebabkan geram dan tak tahan punya pasal, Jian telah cabut nyawa suami dia sendiri guys. Akhirnya Jian telah didapati bersalah dan dia telah dikenakan hukuman penjara 3 tahun 9 bulan. Ekstrim juga cerita kali ni. Okay, last story. Cerita yang terakhir ni tentang Clara dan suami dia yang bernama David, dan diorang ni masing-masing merupakan doktor. Siapa je yang nak kahwin and then bercerai-berai kan? Sama jugalah macam kisah Clara dan David ni yang dah pun mempunyai 3 orang anak. Diorang bercerai sebabnya David tu curang dan ada affair dengan perempuan lain bernama Gail. Gail ni pula merupakan bekas pekerja kepada David. Bila Clara tahu yang husband dia dah curang, so pada masa ni memang dia frust gila, tapi dia masih lagi tahan diri dia. Dia control dulu. And then dia pun rupalah seorang detektif persendirian untuk siasat dan intip setiap pergerakan David. Sampailah 24 Julai tahun 2002, detektif tu beritahu dekat Clara yang dia jumpa David dengan Gail dekat sebuah hotel Hilton di Texas. Bila Clara dah dengar si David ni dengan perempuan lain, yelah isteri mana tak marah kan, jadi Clara ni pun pergilah ke hotel tu untuk serang David. Dah sampai dekat sana, dia pun serang David dengan Gail sekali. Tapi yang membuatkan Clara tu marah gila sebab laki dia tu backup perempuan tu tau. And then masa berlakunya pergaduhan tu, staff hotel ni sempatlah hentikan Clara. Jadi Clara ni macam lagi tak puas hati, ditunggu David dekat kawasan parking hotel. So bila dia nampak je David ni keluar daripada lobi tu, dia terus langgar husband dia dengan kereta tau. So husband dia mati dekat situ. Sebabnya dia langgar bukan sekali tapi 3 kali guys. Akhirnya Clara telah didapati bersalah atas tuduhan membunuh suami dia. Dia telah dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun dan denda sebanyak $10,000. Selepas Clara ni membuat rayuan kali ketiga pada tahun 2018, barulah dia telah dibebaskan. Tapi dengan syarat yang mana dia tak dibenarkan untuk berhubung dengan family David ataupun dengan Gail. Dan pergerakan dia juga telah dikawal ataupun dipantau, dan dia juga tak dibenarkan untuk meninggalkan bandar Houston. Itulah. Nina pun tak tahu nak cakap macam mana. Agak scary juga dia langgar laki dia sebab dia dah dendam gila. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Kepada korang yang dah berpasang-pasangan, nasihat Nina, setialah. Okay, kalau korang dah tahu hati sekalipun, dah rasa macam dah tak serasi, berbincang. Cari penyelesaian terbaik untuk hubungan tu. Bukan dengan cara pergi curang dulu and then siapa tak sakit hati kan kalau kau dah tiba-tiba berkorban A to Z, hidup dah sama-sama, tiba-tiba curang macam tu kan. Sakit rasa dia, memang sakit. Tapi tu bukan juga cara dia ataupun tiket untuk bunuh partner korang. Tak, okay, bukan. Janganlah macam tu tau. Kalau rasa dah hidup tak serasi, dah rasa macam tak sebulu lagi, disguise, okay, mungkin perpisahan adalah jalan terbaik. Doa yang baik-baik. Kalau korang bertemu dengan cara baik, berpisah pun dengan cara yang baik. Okay, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Dan Nina harap dengan perkongsian Nina hari ni, korang boleh dapatlah sedikit pengajaran. Jangan bunuh orang sesuka hati. Even dia curang sekalipun, janganlah bunuh orang, okay? Dan jangan juga curang, okay? Jangan curang. Itu yang Nina nak highlightkan. Okay, kalau korang curang, janganlah, okay? Itu sajalah. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. At least korang takkan terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload. Dan follow juga Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.